Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita insya-Allah. Bagi pelajaran hari ini, sama-sama kita akan melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-An'am ayat 125 hingga 130. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ambil Al-Quran dan buka ke halaman 144. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam dan menyapa semua teman-teman daripada awal sehinggalah akhir rancangan kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mendoakan semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran senantiasa di dalam lindungan Allah dan diberkati kehidupan ini dan dipermudahkan perjalanan kehidupan di dunia dan juga di akhirat, serta dimudahkan urusan pembelajaran kita. Saya sebenarnya dari sudut hati kecil itu berhajat untuk berjumpa dengan semua teman-teman ini. Kita setakat ini kita hanya berkenal, kebanyakannya lah, ada yang dah kenal dari segi berdepan, tapi kebanyakannya kita berkenal melalui alam maya ini. InsyaAllah kita doakan kita dapat bertemukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat kelak insyaAllah sama-sama kita menjadi saksi di antara satu sama lain yang kita pernah bersama berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengajian Al-Quran. Baik,
Untuk menyemarakkan lagi pengajian kita pada kali ini, saya nak mengajak teman-teman, marilah kita komen dulu seorang sekali mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh? Kita komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran. Dan jangan lupa teman-teman, berikanlah sokongan dan dokongan kepada saya untuk saya terus bersemangat. Dan juga bantulah orang yang tersayang, khususnya pasangan kita, ahli keluarga kita serta sahabat handai kita, supaya mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dengan menekan button share. Boleh tak saya ajak teman-teman, jom kita tekan button share dahulu, ataupun mungkin teman-teman nak tag pasangan, ahli keluarga, anak-anak ataupun sahabat handai. Ya, silakan sebelum kita memulakan. Baik, dah bersedia ke belum? Kalau semua dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Saya harap sekarang ini heart dan juga thumbs up sedang berterbangan seperti burung-burung yang sedang berterbangan di belakang saya. Boleh? Baik. Kita mulakan insya-Allah dengan bacaan isti'azah bersama-sama. Sebelum itu, jika ada teman-teman yang tidak keberatan untuk tolong tulis poin-poin yang penting yang saya bakal sampaikan sebentar saja lagi ya. Bukan saja untuk kita bantu teman-teman kita yang lain, tetapi yang paling utama, kita nak bantu diri kita untuk mengingati pelajaran-pelajaran yang kita sedang pelajari. Baik, pertamanya huruf hamzah berbaris atas. A, makhrajnya di pangkal kerongkong. Kemudian ain, makhrajnya di tengah kerongkong berbaris dhammah, dibaca 2 harakat. A'udzu di hujung lidah. Billah dibaca nipis 2 harakat. Himinasyaitan 2 harakat. Nirrajim. Akhir mesti tutup mulut rapat. Jangan jin. Itu tak sempurna bunyi mimnya. Mestilah jim. Baru waqaf. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, langsung kita masuk kepada ayat yang pertama untuk hari ini, ayat yang ke-125 dari surah Al-An'am. Diharap sudah bersedia ya. Faman, di sini hukum idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Asalnya faman yuridillah, kena baca faman, masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Idgham bi gunnah. Yuridin, ri jadi nipis. Jangan baca yuri, itu tebal. Yang betulnya yuridillah. Lafz jalalah di sini jadi nipis. Jangan baca yuridillah, itu tebal, salah. Yang betulnya nipis di sini. Yuridillahu ay. Sekali lagi di sini idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, hukum nun mati jika datang selepasnya huruf ya, kalau nun itu tidak bertanda begini, maka hukumnya idgham bi gunnah. Nun itu kosong, dia tidak ada tanda mati, dibiarkan kosong. Bukan kerana mereka silap cetak, bukan kerana lupa tulis, kerana memang itu cara Al-Quran Rasam Usmani ditulis. Ya. Ayyahdiyahu. Ha ni sama dengan ha ni, ha besar, ha dia, ha simpul ini. Cumanya bila di akhir begini tulisnya. Bila di akhir perkataan begini tulisnya dengan huruf yang boleh bersambung. Dengan huruf yang tak boleh bersambung, semacam huruf ra, dia tulis begini. Ini juga huruf ha, ha ini. Ha ini. Ini kalau di tengah. Kalau di tengah, di akhir dengan huruf yang boleh bersambung, di akhir dengan huruf yang tak boleh bersambung. Nanti kalau kita jumpa di awal perkataan saya tunjukkan. Ya, khususnya bagi mereka yang baru di peringkat awal, mungkin dalam proses untuk mengenal pasti ini huruf apa, ini huruf apa. Khususnya bila huruf itu bersambung-sambung. Ya. Yahdiyahu 2 harakat. Yashrah. Ha pedas. Jangan baca yashrah. Tak betul. Yashrah. Rah. Sad. Dan diberikan lantunan. Dal merupakan huruf pantulan ataupun huruf qalqalah. Ada 5 kesemuanya. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Jika ada tanda mati asli di atas salah satu daripada 5 huruf tersebut, nama hukumnya qalqalah sughra. Sadrahu 2 harakat. Lil, bukan lil. Ramai baca lil Islam. Tak betul. Lil, lam baris bawah bunyi li, bukan bunyi le. Ya? Jadi bila bertemu lam yang bertanda mati, lil Islam, baru berhenti. Jangan waqaf dengan lil Islam. Salah. Baik. Di sini asalnya waqaf sili, afdal diteruskan.
lil islami wa may. Itu kalau nak sambung. Baik, kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, nak paksa pun tak boleh. Jadi waqaf di sini dan terus ibtidak pada wa may yurid, dan diberikan sekali lagi lantunan di sini khala-khala sughra. Ay idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Yudillahu 2 harakat. Yaj'al ada pantulan di sini khala-khala sughra. Yaj'al sad. Sekali lagi di sini kita jumpa khala-khala. Dalam ayat yang pertama hari ini banyak khala-khala kita jumpa. Sadrahu 2 harakat. Dhayyiqan, ya bersabdu, tekankan. Dha makhrajnya di tepi lidah. Kalau boleh saya nak kongsikan di sini bagi teman-teman yang baru pertama kali bersama. Dha makhrajnya di tepi lidah kanan ataupun kiri. Dha, du. Dhayyiqan, idhar halqi. Idhar halqi jangan dipanjangkan, sempurna saja, terus masuk. Haraja, di sini hukum ikhfa hakiki. Sahabat-sahabat perhatikan perbezaan. Idhar halqi, tanwin di atas dan di bawahnya selari. Ikhfa hakiki, tanwin di atasnya tak selari. Nampak tak? Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Bukan kerana di sini ruangnya banyak jadi ditulis begitu, tidak. Dia ditulis begini memang purposely untuk nak bagi tahu kita di sini hukum lain, di sini hukum lain. Walaupun kedua-duanya berdua baris atas, tanwin fathatain. Kedua-duanya fathatain, tetapi kedua-duanya adalah hukum yang berbeza. Cara baca yang berbeza. Dhayyiqan haraja. Di sini dibacakan dengan samar. Itu maksudnya ikhfa hakiki. Asalnya jan, harajan. Tapi bila datang kaf disamarkan. Di antara nun dan kaf kada 2 harakat. Jadi bunyinya haraja. Nampak tak? Dia samar, dia nak kata nun pun tidak, kaf pun tidak. Kalau haraja itu terus masuk, itu salah. Dia mesti samar. Haraja ka'an. Di sini nun yang bersabdu, dengung 2 harakat. Selalu orang tak disiplin di sini. Dia baca ka'annama, ka'annama. Tak betul. Dia kena baca ka'annama. Baru masuk nama. Ka'annama yas'adu fis sama. Hamzah itu bila waqaf dia jadi tanda mati mendatang. Yas'adu, yas'ain dan sa' dan ain kedua-duanya bersabdu. Kemudian ada waqaf jaiz di sini, jim kecil boleh berhenti di situ, terus ibtidak pada kadza ka bukan ka, jangan nganga luar jadi ka. Kita biasa orang Melayu ni ka kita baca ka. Tapi huruf hijaiyah jangan baca ka, baca ka. Kadza di hujung lidah. Kadzalika ada lantunan khala sughra. Alullah dibacakan tebal lafaz jalalah ini kerana datang sebelumnya huruf berbaris dhammah 2 harakat. Yaj'alullahu, ha baris depan terus naik di atas ra. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Rij ada lantunan sekali lagi khala sughra. Rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Nun. Last sekali sampai ke nun. Baru sampai ke nun. Jangan masuk daripada awal. Yu'minun. Itu tak betul. Ataupun yu'minun. Itu juga tak betul. Yang betulnya yu'minun. Baru berhenti. Kurang-kurangnya 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Ma'aril sukun di situ. Baik, cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Alhamdulillah. So far macam mana? Boleh ikut tak boleh ikut? Macam mana penyampaian saya itu, terlalu perlahan ke, terlalu laju ke, ataupun just nice? Kalau sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu dan merasakan perkongsian ini bermanfaat, saya nak mengajak sekali lagi, khususnya yang baru bersama dengan kita, jom kita tekan button share dahulu, boleh? Dan boleh tak sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan juga heart sebelum kita nak teruskan kepada bacaan ayat yang seterusnya. Muka mesti senyum sambil-sambil belajar. Jangan tension-tension. Tenang-tenang. Dan saya yakin insya-Allah Allah sedang memasukkan ketenangan hati dan memberikan ketenangan dalam jiwa sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Kerana di antara salah satu zikrullah ialah kita membaca Al-Quran. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanyalah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Jadi saya yakin insya-Allah sahabat-sahabat sedang merasai ketenangan tersebut. Baik, jom kita teruskan bacaan ayat yang seterusnya. Wa hadza, ha besar. Ha, ini ha saya bagi tahu tadi kan. Saya bagi tahu di tengah macam mana dia tulis, di akhir macam mana. Sekarang ni di awal perkataan dia tulis macam ni. Ini huruf ha yang makhrajnya di pangkal kerongkong ini. Wa hadza siratu rabtu, bukan tu. Ramai orang tersilap ta ni dengan huruf ta bila berbaris dhammah. Dia baca siratu. Pertama, sini bukan bunyi tu, sini bunyi tu. Keduanya, di sini sad baris bawah bunyi si. Ramai orang tertukar dengan huruf sin. Dia baca siro, siro. Bukan siro, siro. Siratu rabbika mustaqima. Dan man, ma'iwat. Bila waqaf jadi satu baris dua harakat. Kalau nak sambung di sini dia jadi ikhfa. Kerana tanwin bertemu qaf. Mustaqiman qad. Itu kalau nak sambung. Kurang-kurangnya kita belajarlah, kita tahu. Kalau nak waqaf macam mana, kalau nak wasal macam mana. Kemudian, bila part kita baca, terpulang. Kita nak berhenti ke, kita nak wasal ke. Yang penting kita tahu bagaimana jika berlaku dalam dua keadaan tersebut. Kemudian, qad ada lantunan. Khawqala sughra. Qad fassalnal, nun baris atas terus naik di atas lam. Di sini alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati, dapat lihat di sini. Fassalnal ayat, dua harakat, dan ya juga dua harakat. Tiliqau, munculkan mulut. Liqaumi, idgham bi gunnah. Asalnya liqaumin, tapi bila datang ya jadi mi, dua harakat. Ya, ujung lidah. Yadzak karun. Cuba kita dengarkan dahulu. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Baik, okey. So far so good lah, diharapkannya sahabat-sahabat dapat ikuti sesuatu. Baik, kalau boleh saya tahu yang ramai-ramai bersama dengan saya ini daripada mana? Daripada mana? Ada tak daripada Singapura, Sabah, Sarawak, ataupun Indonesia, ataupun Brunei? Kalau ada, munculkan diri anda. Dan juga sahabat-sahabat yang di Semenanjung juga, kalau boleh saya tahu daripada negeri mana. Baik. Juga sebelum kita nak meneruskan, saya nak mengajak sahabat-sahabat, marilah kita niatkan supaya jika Allah menerima amalan kita hari ini, amalan bacaan Al-Quran kita hari ini, moga-moga pahalanya juga dikirimkan kepada orang yang tersayang selepas Allah dan Rasul, iaitu kedua ibu bapa kita. Supaya pahalanya sampai juga kepada kedua ibu ayah kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Mungkin teman-teman boleh tulis nama ibu dan ayah dan kawan-kawan yang lain, minta tolong amin-aminkan. Boleh ya? Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Lahum, lahum, bukan lahum. Ramai orang silap di sini baca lahum, lahum, bukan lahum. Ha baris berdepan, ha baris dhammah bukan bunyi ho. Ha baris dhammah bunyi hu. Jadi bila bertemu mim jadi hum, bukan hum ya. Jangan baca H-O-M tapi H-U-M. Lahum darus salami. Samarkan di sini ikhfa hakiki dua harakat. Inda rabb.
Rabbihim. Him, bukan him. Ramai baca Rabbihim. Yang betulnya Rabbihim. Ha baris bawah bunyi hi, bukan bunyi he. Jadi bila bertemu mim jadi him. Kemudian di sini hukum idhar syafawi. Idhar syafawi jangan panjang. Jangan waqaf dengan Rabbihim. Itu tak betul. Yang betulnya Rabbihim. Terus waqaf. Wa huwa waliyuhu. Di sini ya bersabdu, tekankan. Wa huwa waliyuhu. Di sini ikhfa syafawi. Sahabat-sahabat perhatikan. Mimnya kosong, tidak bertanda. Mim ini ada tanda mati. Sedangkan kedua-duanya mim mati. Ini pun mim mati, ini pun mim mati. Tetapi ini mim mati diberikan tanda mati untuk bagi tahu kita di sini hukum izhar syafawi. Di sini hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi disamarkan 2 harakat. Jangan tak cukup 2. Waliyuhu bima. Baru masuk bima. Kanu, maka dan nu masing-masing 3 itu 2 harakat. Ya'malun. Coba kita dengarkan. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Baru berhenti. Okey. So far macam mana? Boleh belajar sesuatu? Saya nak dapatkan komen daripada teman-teman. Macam mana? Boleh ikut? Faham? Jelas? Ataupun bagaimana? Boleh berikan sedikit komen di ruangan bawah. InsyaAllah bagi teman-teman yang merasakan perkongsian ini terlalu banyak untuk dihadam, untuk diingatkan. Jangan bimbang. InsyaAllah kami nak bantu teman-teman belajar daripada asas, makhraj huruf dan hukum tajwid satu persatu dengan kami kirimkan sebuah buku asas dan tajwid ke rumah anda. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran saya akan kongsikan bagaimana untuk mendapatkannya. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Saya merayu sekali lagi kepada teman-teman. Jom, tekan button share. Kongsikan, insya-Allah kita dapat pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Wa yawma yaum muncungkan ma yahfadas. Syuruhum, syuruhum. Hum di sini bukan hum. Hum. Izhar syafawi. Jangan dipanjang. Sempurna saja hum terus masuk. Jami'ai. Di sini asalnya jami'an. Tapi bila datang ya, masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Jami'ai ya ya 2 harakat. Ma'syaral jin. Di sini wajibul gunnah 2 harakat. Jangan baca ma'syaral jinni qadis. Tak betul. Yang betulnya ya ma'syaral jinni qadis. Jinni qadis tak. Ada bunyi amasnya, bunyi angin tu. Thaur. Ra-nya jadi tebal di sini. Jangan baca sar. Tak betul. Thaur. Tha di hujung lidah. Thartum. Mim mati bertemu mim. Idgham mislain saghir. Dengungkan kadar panjang 2 harakat. Thartum minal ins. Baik, kalau waqaf dalam keadaan ikhfa begini, mesti 2 harakat. Paling kurang. Jangan waqaf dengan minal ins. Ramai yang buat kesalahan begitu, saya yakin. Siapa yang buat kesalahan begitu, lepas ni jangan ulang dah. Jangan waqaf dengan minal ins. Salah. Dia kena minal ins. Baru berhenti. Belajar sesuatu. Kalau belajar sesuatu, jangan lupa sahabat-sahabat berikan thumbs up. Dan jangan lupa hit button share. Dan tag kawan-kawan kita yang kita nak bantu mereka untuk tingkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Itu kalau nak waqaf. Kalau nak wasal, dia jadi minal insi waqa. Itu kalau nak wasal, nak sambung. Baik, saya anggarkan mungkin ramai yang akan pilih waqaf di sini. Jadi waqaflah dengan ins. Baru berhenti. Kemudian wa qala awliya. 4 atau 5 harakat. Sekali lagi, idgham mislain saghir. Mim mati bertemu mim, dengungkan 2 harakat. Minal jadi ikhfa di sini. Asalnya hamzah baris bawah bertemu nun bunyi in. Tapi bila datang sin disamarkan.
Nak kata nun pun tidak, sin pun tidak, dengan kadar 2 harakat. Di tengah-tengah itu. Isi Rabbanas. Nun bari atas terus naik di atas sin. Rabbana istamta'a ba'duna. Du di tepi lidah, kanan ataupun kiri mengikut keselesaan. Ba'duna bi ba'dhin. Asalnya bi ba'dhin, tapi bila datang waw masuk beserta dengung. Hukum idgham huruf idgham bi gunnah ada 4. Ya, waw, mim, nun. Kalau nun mati atau tanwin bertemu salah satu daripada 4 huruf tersebut, hukumnya masuk beserta dengung 2 harakat. Bi ba'dhin wa balawna. Balau, bukan balag. Ramai baca balag di sini. Yang betulnya balau. Balawna 4 atau 5 harakat. Ajalana alladhi dibacakan di hujung lidah dengan kadar 4 atau 5 harakat. Ajaltalana jim bersabdu. Ajaltalana. Kemudian waqaf jaiz di sini. Qalanna nun sabdu wajibul gunnah. Dengung 2 harakat dulu. Jangan lupa. Jangan baca qalannaru maswa. Tak betul. Qalan naru maswa. Mas di hujung lidah. Wa 2 harakat. Kum bukan kum. Jangan baca K-O-M. Baca K-U-M. Kum khal. Jangan panjang. Sempurna saja kum terus masuk. Khalidi. Kha. Makhrajnya di hujung kerongkong. Kha. Khi. Khu. Khalidina fiha. Pangkal kerongkong pula. Dia bertukar-tukar tempat makhrajnya tu. Ha. 4 atau 5 harakat. Illa. Bukan illa. Tapi illa. Hamzah baris bawah bunyi I. Bukan bunyi A. Ya? Jadi illa masya Allah. Dan bila waqaf pada perkataan Allah, yakni lafzul jalalah, mesti tidak kurang dari 2 harakat. Jangan waqaf dengan Allah. Itu tak betul. Ya, mestilah Allah baru waqaf. Kemudian di sini ada waqaf qili, afdal diwaqafkan. Kemudian kita ibtida dengung 2 harakat. Jangan lupa wajibul gunnah. Inna rabbaka ha pedas pula. Hakimun idhar halqi. Bunyi saja mun, jangan panjang. Terus masuk alim. Jangan baca alim. Alim jadi huruf hamzah. Di sini huruf ain. Makhrajnya di tengah kerongkong. Alim. Di akhir baru tutup mulut rapat. Jangan alim. Tak betul. Ya? Alim. Baik, cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Ayat ini agak sedikit panjang. Jadi kalau perlu pendek, saya akan pendek-pendekkan sekejap lagi untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Kita dengarkan ayatnya. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal insi ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Alhamdulillah. So far macam mana? Siapa nak minum air? Silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan. Yang penting jangan lari. InsyaAllah kita belajar santai-santai.
Yang penting kita belajar sesuatu untuk kita amalkan dan kita perbetulkan yang mana yang silap. Yang mana yang dah betul sebelum ini, alhamdulillah, teruskan. Ya, yang mana yang ada kesalahan daripada penjelasan saya tadi, dapat belajar sesuatu lepas ni, cuba untuk maintainkan apa yang kita belajar dan praktiskan yang betul itu, insya-Allah. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita pada bacaan kita yang salah sebelum-sebelum ini. Kerana apa? Dalam baca Al-Quran ini ada dua bentuk jenis kesalahan. Lahnul jali dan lahnul qafi. Lahnul qafi itu okey lagi, kesalahan yang tersembunyi, yang ringan itu. Seperti dengung, panjang dan pendek. Tapi yang paling kita kena jaga, iaitu qafi, kesalahan jali. Iaitu jangan sampai tertukar baris, jangan sampai tertukar huruf. Tertukar huruf, contohnya makhraj huruf sad, kita baca huruf sin. Makhraj huruf zal, kita baca huruf zai. Makhraj huruf kha, kita baca huruf qa. Jadi tertukar. Hati-hati ya sahabat-sahabat. Itu kesalahan besar. Hukumnya haram. Saya ulang. Hukumnya haram. Kalau dalam solat, terbatal solat kita. Rugi saja. Jadi yang mana yang nak mempelajari balik makhraj huruf satu persatu dan hukum-hukum tajwid, insya-Allah tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan berikan bagaimana sahabat-sahabat dapat kami bantu dengan kami kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid, insya-Allah di akhir pelajaran saya kongsikan. Baik, sebelum kita nak meneruskan bacaan ayat seterusnya ini, saya nak mengajak sekali lagi teman-teman yang baru bersama dengan kita untuk sama-sama kita menekan button share, insya-Allah. Kita berada pada kedudukan dua ayat terakhir untuk pelajaran hari ini. Kita lihat ayat ini. Wa kadza, di hujung lidah. Wa kadzalika nuwalli, lam bersabdu. Nuwalli, dua harakat. Ba'dad, dha makhrajnya di tepi lidah. Saya nak tunjukkan kepada teman-teman. Huruf dha makhrajnya di tepi lidah kanan ataupun kiri. Manakala huruf dha itu makhrajnya di hujung lidah ni. Dha, hujung lidah keluar. Dha, dhi, dhu, zalimi, dha. Jadi bacanya ba'dad, ba'dad. Jadi dia bertukar tepi ke depan. Tepi ke depan lidah. Dari tepi lidah ke depan lidah. Nuwalli ba'dadh zalimina ba'dadh. Di sini hukum iqlab. Hukum iqlab. Asalnya dha ni tanwin dua di atas, ba'dhan. Tapi bila datang ba, pada hukum iqlab kena tukar. Daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Jadi ba'dhan jadi ba'dham. Tetapi mestilah dipanjangkan dua harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan ataupun hampir bersentuhan. Kedua-duanya betul. Ba'dhan bima kanu ada bunyi angin itu. Yaksibun. Mari li sukun. Berhentikan. Sekurang-kurangnya dua harakat. Jangan berhenti dengan yaksibun. Itu tak betul ya. Baik, cuba kita dengarkan ayatnya. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Baik, alhamdulillah. So far macam mana sahabat-sahabat? Boleh ikut ya? Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Semoga Allah merahmati pertemuan kita dan memudahkan urusan pembelajaran kita, insya-Allah. Ya, kita doakan dan saya harap sahabat-sahabat juga mendoakan supaya saya diberikan kesihatan, dipanjangkan usia, begitu juga teman-teman, agar kita dapat bersama-sama sehinggalah akhir khatam Al-Quran, insya-Allah ya. Baik, kita nak teruskan bacaan ayat yang seterusnya. Sebelum itu saya nak ajak teman-teman sekali lagi. Kalau yang dah tekan pun kali ini boleh tak kita tekan share sekali lagi dan kita berikan thumbs up, insya-Allah. Kita nak masuk ayat yang terakhir hari ini. Ya, dua harakat. Ya ma'syaral jin. Dengungkan di sini dua harakat. Wajibul gunnah. Jangan tak dengung. Siapa tak dengung salah di sini ya. Jinni wal di sini disamarkan dua harakat. Ikhfa hakiki. Si alam. Si alam. Si nak ke A jangan lambat. Selalunya biasa orang bila berakhir perkataan dengan satu harakat, bila nak masuk pada perkataan yang seterusnya, dia jadi terlambat. Si alam jadi gitu. Sepatutnya si alam gitu ya. Alam ya'tikum. Kum bukan kum tapi kum ya. Idhar syafawi sempurnakan saja, jangan dipanjangkan. Rusulum idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung di sini dengan kadar dua harakat.
Min ikhfa hakiki. Samarkan dua harakat. Kum izhar syafawi. Sempurnakan saja. Jangan dipanjangkan. Terus yaqussu. Su. Bukan su. Kalau su jadi huruf sin. Hati-hati ya. Jangan tertukar di antara huruf sin dan huruf sad. Yaqussu. Dua harakat. Na'alaikum. Izhar syafawi. Ayati. Dua harakat. Ya, dua harakat. Ti juga dua harakat. Ikhfa hakiki. Dua harakat. Jangan baca wa yunziru. Tak betul. Yang betulnya wa yunzi. Zi di hujung lidah. Ziru. Dua harakat. Nakum liqa. 4 atau 5 harakat. Ayau. Muncungkan mulut. Ayaumikum hadza. Za di hujung lidah. Ha. Makrahnya di pangkal kerongkong. Hadza. Qalu. Qalu harakat. Lu dua harakat. Ini huruf alif zaidah hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Syahidna. Maafkan, dua harakat saja. Syahidna. Dal itu qalqalah, pantulan di sini. Syahidna ala. La 4 atau 5 harakat. Ifa hakiki. Asalnya anfusina. Jadi kena baca di sini. Anfusina. Kemudian. Wagharrat. Bunyi angin itu. Wagharrat humul. Ha. Di pangkal kerongkong. Humul. Ha. Di tengah kerongkong. Haya. Dua harakat. Tudunya. Di sini hukum izhar mutlak. Teman-teman yang mungkin bersama dengan saya sebelum ini, mereka fahamlah apa itu izhar mutlak. Yang baru pertama kali mungkin baru nak belajar, jangan bimbang, saya bagi tahu sekali lagi. Izhar mutlak iaitu pada asalnya saya bagi tahu tadi, kalau nun mati bertemu ya, kena baca dengan idgham bi gunnah, masuk berserta dengung. Jadi tapi di sini jangan baca idgham bi gunnah. Jangan pula kita baca dengan duya. Tak betul. Di sini kena baca dengan wajah izhar. Nama hukumnya izhar mutlak. Jadi dalam hukum ini izhar mutlak, sahabat-sahabat perhati ya, kalau hukum idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya, nunnya kosong, tidak bertanda. Tetapi di dalam hukum izhar mutlak, nunnya ada tanda mati. Itu beza dia. Kalau tak cam ustaz, saya tak ingatlah nama izhar mutlak idgham bi gunnah ni. Tak apa. Untuk peringkat ini tengok tanda. Ada tak tanda mati di atas nun? Kalau ada tanda mati di atas nun, dia sama ada dua saja. Izhar mutlak ataupun izhar halqi. Kedua-duanya baca dengan jelas sahaja, jangan dipanjangkan. Dunya. Bunyi dun sempurna, terus masuk ya wa syahidu. Dua harakat. Ala. 4 atau 5 harakat. Ifa hakiki 2 harakat. Fusihim. Izhar syafawi. Sempurnakan saja. Annahum. Dengungkan 2 harakat di situ. Nahum. Izhar syafawi. Kanu kafirin. Rin jadi, ro-nya jadi nipis di sini. Rin. Jangan baca rin, itu tebal, salah ya. Baik, kita cuba dengarkan dahulu ayat ini. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Alhamdulillah. Baik, sekarang ini sahabat-sahabat,
Kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayat, sekarang ni saya nak ajak teman-teman, jom kita baca sama-sama, boleh? Kita baca sama-sama pada muka surat 144 surah Al-An'am ayat 125 hingga 130. Diharap semuanya dah bersedia ya. Siapa nak betulkan kedudukan silakan. Siapa nak minum air juga silakan, insya-Allah. Dan siapa yang nak dapatkan buku asas dan buku tajwid, insya-Allah selepas habis kita baca sama-sama ni, saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman. Baik, semua dah bersedia ya, insya-Allah. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس Maafkan, kita ada tertinggal satu ayat tadi. Terima kasih yang berikan komen. Terima kasih. Kita tengok balik ya. Maafkan saya sahabat-sahabat. Saya tertinggal satu ayat tadi. Saya pun tak pasti yang mana. Mungkin ada tertinggal tadi. Baik, kita baca balik. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Surahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu di atas perkongsian yang baru saya sampaikan. Saya mohon maaf ada sedikit kesalahan dan kesilapan tadi. Sungguhnya yang perfect itu, yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hamba Allah yang penuh dengan kelaifan ini ada kekurangannya. Jadi saya mohon maaf. Baik. Yang mana yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, insya-Allah kita berjumpa esok hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Sahabat-sahabat yang mana yang nak ikuti dan nak khatam bersama-sama, insya-Allah boleh reservekan waktu-waktu yang saya beritahu tadi itu untuk kita belajar mengaji Al-Quran. Waktu lain buatlah urusan kerja, buatlah urusan keluarga dan sebagainya. InsyaAllah waktu yang saya beritahu tadi itu cuba untuk reservekan di dalam diary teman-teman. Baik, insyaAllah seperti mana yang saya janjikan tadi, bagi sahabat-sahabat yang nak mendapat lebih lagi selain daripada mengikuti live yang saya sampaikan setiap hari ini, saya nak mengajak teman-teman, marilah kita join dan jadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Kerana mereka yang menjadi ahli cepat Quran, saya yakin ramai yang bersama saya ini dah jadi ahli cepat Quran. Yang belum lagi jadi ahli cepat Quran, kami nak berikan beberapa keistimewaan tambahan. Antaranya apa? Kita nak kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid. Bukan e-book, buku secara fizikal. Kita akan send ke rumah anda dan tidak cukup dengan 2 buah buku ini, kita berikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Di sana ada hampir 200 video pelajaran daripada buku asal dan buku tajwid ini. Kita betulkan balik makhraj huruf, kita belajar balik tanda mati, tanda sabdu, 2 harakat. Kemudian kita belajar di dalam buku tajwid, hukum-hukum tajwid satu persatu beserta contoh-contoh secara detail, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang nak mendapatkan kesemua ini, insya-Allah, dan kita nak juga nak berikan 3 bonus tambahan. Apa dia? Pertama, kita akan berikan e-book nota ringkasan tajwid. Yang pertama. Keduanya, kita nak berikan rakaman pengajian Al-Quran sebanyak 30 juzuk daripada awal muka surat pertama sehinggalah akhir surah An-Nas. Jadi di sana terdapat lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan 200 video daripada rakaman buku asal dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapatkan hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, kita berikan sesi konsultasi eksklusif. Jika sahabat-sahabat ada soalan atau nak pendengarkan bacaan, insya-Allah boleh kita set appointment, sama ada nak datang ke pusat pengajian ataupun kita boleh buat appointment melalui atas talian. InsyaAllah kita boleh buat video call dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan kesemua yang saya beritahu tadi itu,
2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman Al-Quran serta waktu konsultasi lifetime, seumur hidup. Jadi sahabat-sahabat ada 3 cara untuk mendaftar. Yang pertamanya sahabat-sahabat boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak dapat kesemua yang saya beritahu tadi itu, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran ya di ruangan komen. Ataupun cara yang keduanya, sahabat-sahabat boleh WhatsApp kami. Tolong siapa nak screenshot ataupun siapa nak buat nak tulis ke, nombor WhatsApp kita 0111621797. Jadi siapa nak screenshot boleh screenshot nombor telefon WhatsApp ini. Selepas habis sesi saya ini boleh terus WhatsApp tanya nak daftar jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti admin kami akan bantu sahabat-sahabat untuk mendaftar. Saya ulangi ya. Cara yang pertama tadi, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan reply komen tersebut, akan juga beri satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat boleh berkomunikasi dengan admin kami bagaimana untuk mendaftar. Ataupun cara yang kedua, boleh WhatsApp terus, ambil nombor ni, nanti save Fatihah Learning Center, nombornya 0111621797. Boleh WhatsApp untuk mendaftar. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat boleh buat terus pendaftaran secara langsung di website www.cepatquran.com. Saya ulangi sekali lagi, www.cepatquran.com. Jadi insyaAllah boleh terus buat pendaftaran secara langsung. Sahabat-sahabat jangan bimbang tentang komitmen bulanan, kerana kita tidak mengenakan yuran bulanan dan juga tidak ada yuran tahunan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Saya ulangi sekali lagi, yuran keahlian untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Jadi jangan lepaskan tawaran istimewa ini. Dan juga saya nak maklumkan berita gembira, bersempena dengan bulan kemerdekaan sehinggalah 17 September ini, lagi 3 hari. Lagi 3 hari akan berakhirnya tempoh promosi kita. Untuk jadi ahli cepat Quran, untuk dapatkan 2 buah buku termasuk wang pos. Untuk Semenanjung Malaysia ya. Untuk Sabah Sarawak ada sedikit lah dikenakan. Nanti boleh tanya nanti kepada admin kami. Dan juga dapatkan rakaman buku tersebut. Dapatkan hampir 800 video pelajaran insya-Allah. Dapatkan waktu konsultasi dengan kita seumur hidup insya-Allah. Yuran keahliannya bukan 25,000, bukan 2,500, bukan 5,000, bukan 500, bukan 300. Untuk tempoh 3 hari ini, sahabat-sahabat hanya bayar RM250 seumur hidup. Seumur hidup, saya ulangi. Kadang kita bayar bil Astro pun sebulan dah hampir 200 dah. Untuk sebulan. Ini untuk seumur hidup. Sangat-sangat istimewa tawaran. Kerana itu adalah kita ambil kos buku, kos pengantaran dan kos rakaman sebenarnya. Kerana kita tidak meletakkan nilai ilmu Allah ini tidak ada taranya. Kalau kita nak jual seluruhan harta kita pun tidak sama dengan satu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kos itu kita kenakan, yuran keahlian itu kita kenakan hanyalah untuk menampung kos-kos kita. Kita buat live secara percuma setiap hari insya-Allah. Dan juga kita berikan buku, kita berikan rakaman dan banyak lagi lah keistimewaan-keistimewaan yang lain. Jangan lepaskan tawaran ini sahabat-sahabat yang nak menjadi ahli cepat Quran. Komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun screenshot nombor telefon di bawah 0116217797. Daftar selewat-lewatnya sebelum 16 September ini insya-Allah. Kalau daftar dengan segera insya-Allah. Kalau daftar hari ini, esok kita post buku tersebut. Jadi saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Semuanya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap dan lemah itu adalah daripada hamba Allah yang penuh dengan keazaifan ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak menjadi ahli sangat digalakkan untuk menonton bagi mengetahui apakah pendekatan yang kami gunakan di dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa.
Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.